Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan daripada novel seram terkenal tahun 80-an, iaitu Bercakap dengan Jin Jilid 2, arahan daripada Tamajalis. Anggaplah cerita-cerita dalam ini sekadar hiburan semata-mata, dan jika ada kesamaan, jadikanlah pengajaran kepada kita semua. Sekian, terimalah kisah berikut. Siri 31, Rumah Misteri, bahagian 1. Datuk pun melagakan gigi atas dengan gigi bawah beberapa kali. Angin petang yang bertiup kencang menggugurkan dedaun getah tua yang memagari pinggir kampung. Mata saya masih tertumpu ke arah rumah papan yang berantap rumbia. Pintu dan tingkap rumah bertutup rapat. Di kaki tangga ada tempayan besar. Sebelah kanan rumah terdapat pokok mempulam telur yang sedang berbunga lebat. "Apa yang kau nampak?" tanya Datuk pada saya. "Tak ada apa-apa, Tok." "Baguslah," balas Datuk dan terus duduk di atas tunggul getah. Anak muda yang sedang berdiri tadi di sebelahnya juga turut duduk. Anak muda itu nampak cemas. "Nama kamu siapa?" Saya tersenyum. Kenapa begitu lambat Datuk mahu mengetahui nama anak muda itu? Agaknya Datuk terlupa atau sengaja dia berbuat demikian dengan tujuan tertentu, fikir saya dalam hati. "Nama saya," ulang anak muda itu. "Ya, nama kau," kata Datuk. "Orang akan panggil saya Man Beliung. Nama sebenar ikut kad pengenalan dan surat beranak Osman." "Pasal apa orang kampung panggil kamu Man Beliung?" Datuk cungkil rahsia. Osman segera bangun dan kerutkan dahi sempitnya. Sinar matahari petang kian redup. Beberapa ekor burung gagak liar mula hinggap ke atas tulang bumbung rumah papan berantap rumbia. Gagak-gagak itu berbaris menghala ke arah matahari sambil berbunyi. Suara gagak itu parau dan kalau diteliti, bunyinya macam orang mencarik kain kapan. Sebabnya, masa saya lahir dulu, bidan yang menyambut saya ada bersama di sebilah beliung kecil. Osman membuka kisah dirinya. "Mana kau tahu?" tanya Datuk lagi. "Ayah saya yang cakap dan ibu saya sendiri mengakuinya. Menurut kata ayah, kalau saya tidak disambut dengan beliung kecil itu, saya tidak akan lahir dan ibu akan mengandung sampai mati. Beliung itu ayah berikan kepada bidan." Datuk terdiam mendengar cerita dari Osman. Suara gagak di atas tulang bumbung rumah beratap rumbia terus berbunyi. Saya menumpukan perhatian ke arah rumah tersebut. Sebahagian dari rumah itu tak kena cahaya matahari kerana terlindung oleh pokok besar. Tiba-tiba saja badan saya terasa seram. Bulu roma saya mula berdiri tegak. Anehnya, bila saya tidak melihat ke arah rumah itu, rasa seram saya tidak terasai. "Beliung tu ada pada kau?" saya terdengar Datuk menyoal Osman. "Ada, saya simpan. Berbalut dengan kain kuning dan ikat dengan benang 7 warna." "Apa warnanya?" "Saya tak berapa ingat, tapi warna hitam lebih banyak dari warna lain." Datuk saya lihat resah tak menentu. Sekejap dia kerutkan dahi, sekejap menggaru pangkal kening, sekejap memicit pangkal hidung. Semua yang Datuk lakukan serba tak kena. Dalam keadaan Datuk yang tidak menentu itu, saya renung ke arah rumah beratap rumbia. Saya lihat bahagian tingkap yang tidak kena sinar matahari terbuka dengan sendiri. Ada kelibat manusia berdiri di situ. Saya memberanikan diri untuk melihatnya. Tiba-tiba telinga terasa kosong. Tak ada satu pun yang dapat saya dengar dan kepala saya terasa pening. Saya segera merenung ke arah lain. Pendengaran saya kembali macam biasa. Rasa mahu pening terus hilang. Saya tidak berani mengulangi perbuatan itu lagi. "Kau simpan beliung tu di mana?" Saya mula bosan dengan sikap Datuk. Tak habis-habis menyoal Osman dan tidak merasa bosan. Yang tidak merasa bosan macam saya. Dia menjawab dengan jelas apa yang disoal oleh Datuk. Osman terus memberitahu Datuk bahawa beliung itu disimpan di rumahnya yang terletak berhampiran jalan raya. Osman juga memberitahu tanah pusaka peninggalan arwah ayahnya berjumlah 5 ekar lebih. 3 ekar lagi dijadikan dusun.
Rumah ni ayah saya dirikan di atas tanah dusun, kata Osman tanpa memandang ke arah rumah peninggalan ayahnya. Dia bagaikan takut memandang rumah pustaka itu. Matahari kian condong ke barat. Burung gagak kian bertambah duduk di atas tulang bumbung rumah papan beratap rumbia. Bila Datuk menyoal Osman kenapa dia mendirikan rumah di tepi jalan raya atas tanah kerajaan, secara terus terang Osman menerangkan bahawa dia pernah mendirikan rumah di atas tanah pusaka peninggalan ayahnya. Malah dia sendiri sudah pun mencari seorang gadis sebagai calon isterinya. Dia mahu menambahkan sumber rezekinya dengan menjadikan tanah pusaka itu sebagai punca rezekinya. Tetapi hasrat itu tidak terlaksana bila rumah sudah didirikan dan dia tinggal di situ. Osman merasakan tanah peninggalan ayahnya bukanlah satu tempat yang aman. Setiap malam dia diganggu oleh makhluk ganjil yang dapat dilihatnya. Setiap malam badan saya dan pakaian saya dilumuri dengan najis manusia dan binatang. Tiang rumah saya digoncang setiap malam. Kerana itu saya pindah, beritahu Osman pada Datuk. Osman juga memberitahu tidak ada orang yang mahu menoreh di kebun getahnya kerana setiap orang yang cuba menoreh akan diserang oleh beribu kelawar dan gagak. Akibatnya, orang yang kena serang kelawar badannya agak gatal dan bengkak. Manakala orang yang diserang burung gagak badannya kemerah-merahan akibat dicakar oleh burung tersebut. Kebun getah tu sudah jadi hutan, keluh Osman. Hati saya cukup hiba bila Osman menyatakan dia berhasrat untuk meninggalkan kampung untuk selama-lamanya. Tak ada gunanya saya tinggal di sini. Orang-orang kampung mula mencurigai saya. Tak ada gadis yang mahu bersamikan saya dan tak ada orang yang sudi jadikan saya menantu. Bila pakcik sudah berjaya, semua tanah ni akan saya jual jika ada orang mahu membelinya. Kalau tak ada, biarlah jadi hutan. Wajah Osman muram sungguh. Datuk segera menepuk bahu Osman. Datuk menyanjung cita-cita Osman di samping memberi satu pengharapan baru pada dirinya. Jangan putus asa. Allah tak suka pada orang yang cepat putus asa. Hidup mesti berusaha, bisik Datuk ke telinga Osman. Dia senyum. Datuk menggaru pangkat telinga sebelah kanan 2 kali berturut-turut. Osman pun melihat jam tangan. Dah pukul 6, pakcik, ujarnya. Saya renung wajah Datuk dan Osman menoleh ke arah kiri dan kanan macam mencari sesuatu. Mari kita masuk ke rumah tu, suara Datuk separuh keras. Osman dan saya berpandangan. Dada saya berdebar dan saya tidak dapat menduga apa yang bergolak di hati kecil Osman. Mari, ulang Datuk lagi sambil menarik tangan Osman. Osman patuh dengan perintah Datuk. Baru 5 tapak Osman melangkah, mukanya kelihatan pucat. Tidak berdaya untuk mengatur tapak ke hadapan. Wajah Datuk ditatapnya sejenak. Kita menampah bahaya, pakcik, katanya. Macam mana kau katakan bahaya? Kita belum pun sampai. Saya terasa seram sejuk, pakcik. Usah takut, aku ada dekat kau. Datuk terus mengajak Osman. Ternyata Osman tidak dapat berdalih lagi. Saya dan Osman terus mengikuti Datuk, macam anak ayam mengikut ibunya mencari makanan. Bunyi suara gagak kian gamat seolah-olah tidak merestui atas kedatangan kami bertiga. Beberapa ekor burung gagak terbang rendah ke arah kami, berlega-lega atas kepala kami sebelum hinggap di dahan pokok kiri kanan kami. Saya tidak dapat mengawal mata saya menyorot tajam ke arah burung-burung gagak itu. Memang bentuk burung gagak itu agak besar sedikit dari gagak yang selalu saya lihat. Bahagian kepalanya botak hingga ke leher. Di bawah muncungnya tumbuh bulu yang agak jarang tetapi panjang macam janggut manusia. Jangan tengok burung tu, kata Datuk pada saya sambil memosingkan kepala saya hingga tertumpu ke hadapan. Memang terasa sakit leher bila Datuk berbuat demikian pada saya. Jangan belajar jahat, kawal mata kau dan hati kau. Sini bukan tempat suka-suka tau, tambah Datuk. Nada suaranya cukup keras. Saya terus membisu. Ketika itu langit kelihatan cerah bersama kepulan awan nipis yang berarah ke utara.
meskipun hari sudah pukul 6 lebih. Kami terus melangkah mengikut latuk yang teratur. Dada saya juga terus berdebar. Lebih kurang dalam jarak 20 kaki mau sampai ke tangga rumah papan beratap rumbia, secara mendadak saja Datuk berhenti melangkah. Dia menyuruh saya berdiri di kanan dan Osman di sebelah kirinya. Dia meminta kami melangkah serentak mengikut langkahnya. Dan langkah pertama dimulakan dengan kaki kiri. Setiap kali melangkah, tumit tidak boleh menyentuh bumi. Ketika itu, kami tidak dibenarkan oleh Datuk memakai sepatu. Semua sepatu diletakkan di suatu tempat khas. Datuk juga mengingatkan kami supaya jangan menegur kalau terlihat sesuatu yang ganjil. Semua perintah Datuk kami patuhi. Akhirnya, kami sampai di kaki tangga rumah tersebut. Datuk meletakkan tapak tangan kanannya di atas kepala tiang tangga yang terbuat dari kayu medang sawa. Kepala tiang itu terukir indah dalam bentuk awal larat yang cukup seni. Lama juga Datuk meletakkan tangannya di situ. Saya lihat lengannya bagaikan bergoyang-goyang hingga urat-uratnya kelihatan timbul. Macam ada sesuatu yang menekan tangan Datuk. Mukanya mula berpeluh. Urat kiri kanan dahi Datuk nampak cukup tegang. Allahu Akbar! Pekik Datuk sekuat hati. Serentak dengan itu dia menarik tangannya dari memegang kepala tangga. Datuk undur dua tapak ke belakang. Datuk pun membaca beberapa potong ayat Al-Quran.